Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Kita akan teruskan sedikit pengajian hadis kita. Dan pada siri yang lepas kita pelajari hadis yang ke-284, hadis yang berkaitan dengan raf'ul yadain fi shalah, yang juga berkaitan dengan kaifiyatus shalah secara umum. Berkaitan dengan raf'ul yadain, mengangkat tangan. Kita diberi pilihan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam berdasarkan hadis yang kedua-duanya boleh dijadikan hujjah. Ima hadwal mangkibai, mengangkat kedua tangan hingga separas bahu, ataupun mengangkat hingga ke cuping telinga. Mana yang sunnah? Karena kedua-duanya mempunyai dalil yang boleh dipertanggungjawabkan. Fatwa yang diberikan oleh Shalih Ibn Utsaimin rahimahullah, yang sunnah yakni kedua-duanya, dan hendaklah kita mengamalkannya kedua-duanya silih berganti. Itu tidak jadi masalah. Adapun di mana kita meletakkan tangan selepas kita mengangkat tangan, ulama pun berbeza pendapat. Secara umumnya pendapat yang dipilih oleh madhab Asy-Syafi'i rahimahullah, wada'al yadal yumna 'alal yusra wa 'ala sadr ay asfalahu bisunnah as-sunnah min sunanis salah ats-tsabitah anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Selepas mengangkat tangan, ima ke paras bahu wa ima ke paras cuping telinga, lalu diletakkan tangan kanan di atas tangan kirinya, ala sadri, ala itu atas. Kalau fauqa atas, ala pun atas. Macam mana tu? Apa beza fauqa dan ala ya? Kalau ala maknanya atas, fauqa pun atas juga. Saya punya iPhone ni saya letak atas meja, ini ala. Ni ala. Kalau saya letak kat sini namanya fauqa. Siapa bezanya ya? Macam ini ala, kalau macam ni fauqa. Apa tu? Ikon, itu alal jidar. Ala tu macam tu, atas dinding maknanya. Itu pun ala juga, bukan ala di atas tu mana kena di atas sana, tidak. Apa ya kalau Melayu? Atas juga ya. Kalau kita tanya di mana ikon berada, ikon itu di Oh, kat dinding itu je ya.
Oh, bahasa Inggerisnya on and above. Yang on yang mana, yang above yang mana? Yang ala on. Fauqa. Jadi bila Imam Syafi'i memilih meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ala sodri, so ala maknanya on, bukan above. On di sini atas dada tu di sini. Au asfalahu atau di bawahnya. Ini yang dipilih oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Adapun mazhab Hanafi dan Hambali, yadauhuma tahta surratihi, selepas meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, kemudian diletakkan kedua-duanya tahta surratihi. Tahta itu di bawah, surrah itu pusat. Jadi maknanya sentuh. Boleh lah, boleh. Sedap tu bagi orang yang ni, sedap letak bawah. Sentuh bawah, letak bawah pusat. Wahkan wal mu'tamad min madhabil malikiyah, dan yang masyhur daripada madhab maliki, irsaluhuma wa adamil qabd, melepaskan, menggantungkannya lurus tanpa menggenggamkannya. Jadi itu dan luruskan. Itu sebenarnya madhab maliki, bukan orang Syiah. Itu pun termasuk sunnah, ahli sunnah wal jamaah juga. Kan Malik ya, termasuk ahli sunnah wal jamaah. Jangan, kenapa orang tu sembahyang lurus? Itu orang Syiah. Itu Malikiyah pun macam tu juga. Lurus lepas, itu saya Allahu Akbar, terlepas. Ini kesimpulan secara umum. Terlebih dahulu saya sampaikan seperti itu. Riwayat saniyah, jadi okey, fa innal mu'tamad inda a'immatil Islam min madhahibil arba'ah wa ghirma anna wad'ul yadain la yakunu 'ala sadr. Sumahtalafu ba'da dzalika fi mahallihi. Menurut a'immatil Islam, kebanyakan ulama-ulama Islam, min madhahibil arba'ah, daripada madhab yang empat, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal, anna wad'al yadain, bahwasanya meletakkan kedua tangan itu la yakunu 'ala sadr, tidaklah berada di atas dadanya. Tetapi kemudian mereka berbeza pendapat dari segi di mana tempatnya. Di mana tempatnya itu, yang tepatnya di mana. Ternyatakan dabal jumhur ila yadin yatdu'al fawqas surah wa tahta sadri. Jumhur ulama berpendapat bahawa diletakkannya tangan di atas tangan kiri, kemudian diletakkan di atas pusat, di bawah dada. Jadi kalau ini dada, ini pusat, di antara pusat dan dada. Itu jumhur. Jumhur meletaknya di situ. Walaupun Hanafiyah dan Hanabilah, Hambali, memilih meletakkannya di bawah pusat. Sementara Malikiyah lah dilepaskan terjuluk macam tu lah. Mana terjuluk ya? Yalah, terjuluk macam tu. Terjuluk macam tu. Dan banyak lagi daripada ini yang dikutip daripada pendapat mereka. Di Malaysia, karena kebanyakannya lebih mengikut fahaman mazhab Syafi'iyah, dan salah seorang daripada tokoh ulama Syafi'iyah, yakni Imam An-Nawawi, dalam kitabnya Al-Majmu', setelah mengambil kira banyak riwayat yang beliau terima, Imam An-Nawawi berkata, madhabuna annal mustahabba ja'luhuma tahta sadrihi fawqa surratihi. Bahwa madhab kami, kata Imam An-Nawawi, setelah menyimpulkan banyak hadis,
Yang disukai itu ialah meletakkan kedua tangan itu di bawah dada, di atas pusatnya. Jadi di antaralah. Dan inilah yang dipilih oleh Sa'id bin Jubair di kalangan sahabat Nabi. Dan juga Daud. Imam Al-Marwadawi demikian juga yang bermadhab Hambali dalam kitabnya Al-Insaf umpamanya. Beliau menyatakan thumma yada'u kaffa yadihil yumna ala qu'il yusra, meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya, wa yaj'aluhuma tahta surratihi, kemudian meletakkan keduanya di bawah pusatnya. Hadal madhab al-jamaahul ashab, inilah yang kami pilih. Maksudnya al-Imam Ahmad. Imam Ahmad yaj'aluhuma tahta sadrihi, Imam Ahmad memilihnya meletakkannya di bawah pusatnya. Walau bagaimanapun wa anhu yuhayyar, Imam Ahmad memberi pilihan kepada orang itu tidak semestinya letakkan di bawah pusatnya, di bawah pusatnya. Jadi tiga tempat itu sama ada di antara pusat dan dada, ataupun di bawah pusat, ataupun terjuluk habis. Ini di kalangan 4 madhab. Habis bagaimana timbul umpamanya letakkan tangan di atas maksudnya above ya, bukan di atas mana on, di atas dada. Jadi Allah sini kah? Sini kah? Sini leher. Sini lah. Kalau ini dada mana? Habis macam mana timbul yang macam ini? Di atas tu katalah Allah. Meletakkan tangan ni begini jamaah sekalian, ada cara dia dalam banyak riwayat. Jadi diletakkan tangan kanan di atas tangan pergelangan tangan ini seperti ini, dipegang, bukan bukan macam ni, dipegang. Pergelangan ini dipegang, bukan di apa? Kapit. Bukan di macam ni, dipegang. Dan dilepaskan dia punya sababahnya. Apa? Ini sababah namanya ni. Ni index finger dilepaskannya. Jadi kalau kita memegang begini, cara memegangnya meletakkan tangan kanan di atas kiri, lalu diletakkan di atas dada, macam mana bentuk dia? Susahlah. Jadi mesti begini kan? Pasti susah. Lainlah kalau oleh itu kita lihat biasanya kawan-kawan kita mungkin yang meletak di atas dada, dia tidak akan pegang gini, dia biasanya macam itu aja. Sebenarnya bukan macam ni. Macam mana nak kalau letak atas memang tak boleh macam ni, mesti mesti lain mesti lain. Jadi wa amma bagaimana pula hal sahha an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa du'ayadi ala sadri. Kalau itu adakah sahih riwayat yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa baginda Nabi meletakkan kedua tangannya itu di atas ni. Riwayat ini sebetulnya ada yang menyatakan ianya sahih, ada juga yang menyatakan ianya tidak sahih. Apa sebab? Sebab di dalam hadis-hadis yang disebutkan sebagai contohnya ini saya sampaikan dahulu hadis daripada, sebetulnya hadis bersumber dari hadis Wa'il bin Hujr nama dia. Seorang sahabat yang bernama Wa'il bin Hujr. Saya tak tahulah sahabat ini namanya Wa'il, Wa'il. Dia kata, "Sallaitu ma'a Rasul sallallahu alaihi wasallam." Aku bersembahyang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a yadahu al-yumna 'ala al-yusra. Nabi meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya. Seperti ini dah betul kan? Ala sadrihi, atas
dadanya. Ala tadi bukan fauqa ya. Ala tu itulah. Inilah mungkin perbezaan ya, yang terjemahan tu. Fauqa dengan ala ini berbeza. Ya. Fauqa, ala maknanya on tadi katakan, sedangkan fauqa maknanya above, di lain. Ala sadrihi. Perkataan ala sadrihi itulah sebenarnya yang dipermasalahkan oleh ulama-ulama hadis. Adakah benar riwayat itu asalnya ada kalimat ala sadrihi, ataupun riwayat itu sebetulnya asalnya hanya setakat berbunyi Nabi, aku sembahyang bersama Rasul, Nabi meletakkan tangan kanan di atas kanan kiri, setakat itu sahaja. Kenapa ada tambahan ala? Ziyadah ala sadrihi itulah yang sebetulnya menjadi sesuatu yang dipertikaikan di kalangan ulama hadis. Hadzal hadis qatruya, tetapi hadis ini telah diriwayatkan melalui min turukin katsirah. Diriwayatkan melalui jalan yang sangat banyak. Bukan melalui satu jalan saja, jalan banyak. Cerita tentang meletakkan tangan ala sadrihi ini. Laisa fiha hadhihi ziyadah. Itu yang menjadi punca dia. Hadis Wa'il bin Hujr yang menyatakan aku pernah sembahyang dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Hadis ini diriwayatkan melalui banyak jalan. Melalui ini ada, melalui ini ada, melalui ini ada, melalui ini ada. Tetapi dalam ulasannya laisa fiha hadhihi ziyadah. Dalam banyak jalan riwayat yang memiliki banyak jalan tadi tidak ada kalimat ala sadrihi. Perkataan ala sadrihi tidak ada. Contoh umpamanya faqat rawahu daripada diriwayatkan bin Asim bin Kulaib, Bashar bin Mufaddal, Abdul Wahid, Sufyan, Zuhair bin Muawiyah, Idris, Qais bin Rabi, dan juga Salam bin Sulaim, lam yadhkur ahadun minhum hadhihi ziyadah. Perawi-perawi yang disebutkan tadi yang meriwayatkan hadis ini juga tapi melalui jalan lain, tak pun seorang daripada mereka menyebutkan tambahan di atas dada, itu tidak ada. Pertambahan di atas dada tidak ada. Wa inna man farada biha Mu'al bin Sufyan bin Asim, Mu'amal bin Sufyan daripada Tsauri an Asim bin Kulaib. Hanya ada seorang riwayat atau satu jalan melalui jalan Mu'mal bin daripada Sufyan Ats-Tsauri daripada Asim bin Kulaib sahaja yang menyebut kalimat di atas dada. Bahasa mudah, hadis ini satu saja kisnya, di mana letaknya, meletak tangan. Tapi yang meriwayatkan banyak jalan. Banyak-banyak jalan tadi tak ada satu pun yang tidak menyebut kalimat di atas dada. Hanya satu riwayat saja yang di situ ada tambahan di atas dada. Itulah yang menjadi masalah sehingga mu'amal itu pula riwayat yang menyebutkan kalimat di atas dadanya. Di sana ada orang bernama Mu'mal daripada Sufyan Ats-Tsauri itu, Sufyan Ats-Tsauri. Qala al-Bukhari, Bukhari menilai orang bernama Mu'mal yang meriwayatkan hadis ini yang di situ ada kalimat di atas dada. Apa kata Bukhari tentang orang bernama ini? Huwa munkirul hadis. Dia itu orang yang suka meriwayatkan hadis yang mungkar. Hadis itu itulah punca dia. Masalahnya, fa kaifa warwatu wa qad halafa yadhkuru hadis ziyadah. Macam mana perawi yang lain yang saya katakan dia pula mereka dan dia pula diingkari oleh Bukhari. Qala al-Imam Adz-Dzahabi. Contoh al-Imam Adz-Dzahabi. Juga seorang ahli hadis berkata dalam kitabnya Syiarul A'lamin Nubala. Ada dalam laptop saya ni ada kitabnya ini, sangat bagus sekali. Syiarul A'lamin Nubala. Fi tarjamati Mu'mal, cerita tentang orang yang bernama Mu'mal tadi. Watiqah Yahya, dan diserahkan setelah panjang lebar daripada fulan. Apa ulasan beliau Imam Adz-Dzahabi?
dia itu kathirul khata. Apa kathirul khata ya? Orang yang banyak buat salah. Orang yang banyak buat salah. Kathirul khata. Bukhari kata munkarul hadis. Wa amma Abu Daud, adapun Abu Daud menilai orang bernama Mu'mal tadi adalah fana alaihi wa rafi'in sadi wa qala illa annahu yahimu fi syai'in. Komentar Abu Daud, yakni hanya saja itu sangat diragui. Ibnul Qayyim qala alama Ibnul Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya I'lamul Muqi'in daripada Sufyan Ats-Tsauri yang menjadi sanad daripada Mu'mal tadi. Asim bin Kulayb daripada Abihi, daripada Wa'il bin Hujr daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala sallaitu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku bersembahyang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi meletakkan tangan kanan di atas kanan kirinya. Dah, itu sajalah. Walam yakul ala sadri, dan tak ada tambahan letakkan di atas ada itu, tidak ada, kecuali hanya riwayat yang melalui jalan orang yang bernama Mu'mal bin Ismail daripada Sufyan Ats-Tsauri yang dinilai mungkil hadis oleh Bukhari tadi, atau dinilai kathirul khata oleh Imam Az-Zahabi. Di situ itu sebetulnya puncanya. Sehingga kenapa daripada keempat imam madhab, Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal, kan, keempat mazhab ini tidak seorang pun yang berpendapat bahawa meletakkan tangan itu di atas dada, tetapi hanya di antara dada. Kenapa? Ya, kerana riwayat yang di atas dada tadi hanya seorang saja yang meriwayatkan, ada tambahan itu. Riwayat-riwayat yang lain yang boleh belajar banyak jalan tidak ada tambahan di atas dada tadi. Itu puncanya. So nampaknya uraian dan kajian keempat-empat imam ni bagi saya lebih meyakinkan, sebab mereka menilai daripada banyak sudut. Memang ada yang menyatakan, hadis yang menyatakan ada Nabi meletakkan tangan di atas tangan kiri, kemudian diletakkan, ada. Tetapi kalimah di atas dada itu hanya melalui satu riwayat jalan daripada, dan dalam jalan itu, dalam sanadnya itu ada seorang yang bernama Mu'mal bin Ismail yang dianggap mungkarul hadis oleh Bukhari, yang dianggap kathirul khata oleh Imam Az-Zahabi. Bahkan Ibnu Qayyim al-Jauziyah di dalam kitab Syiarul Muwaqqi'in tadi menyatakan tak pun ada kalimat itu. Jadi dalam perkara ini nampaknya kalau kita mencari yang lebih dekat kepada yang sunnah, yakni pilihlah satu di antara apa yang difatwakan oleh keempat-empat imam madhab tadi. Hanya mungkin rasanya pelik kalau di negeri kita ini katalah Allah terus terjulur tu, nampak mungkin terus dihalau daripada masjid itu. Dan jika sekiranya katalah waktu itu dia sedang memegang jawatan bendahari, terus dilucut, sebab nampak gayanya fahaman agama anda meragukan, fahaman fikah anda mengelirukan. Mungkin. Tapi tahukah kita itulah pendapat yang dipilih oleh Imam Malik, dan Imam Malik nampaknya lebih banyak mengikuti amalan orang Madinah pada zamannya. Jadi itu jangan dikatakan Syiah, ya, bukan. Memanglah mungkin orang Syiah Allah Akbar macam tu. Syiah bukan dia banyak orang Akbar, hanya Syiah itu aja. Itu aja. Takbirnya bukan Allah Akbar gitu kan. Orang Syiah kan banyak kali bakali begitu tak tahulah apa tujuannya. Baik, yukrahu al-Hanabilah. Sekarang tengok, yakrahu inda
saya bacakan Imam Hambali. Imam Halim madhab Hambali, yakni madhab pendapat fikahnya banyak diikuti oleh contohnya Arab Saudi. Kerajaan Arab Saudi lebih banyak mengikuti madhab Hambali dari segi fikahnya. Di antara ulama dahulu contohnya Imam Ibn Taymiyah, Imam Ibn Qayyim, dan ulama kemudian termasuklah yang menghebohkan setengah orang, yakni Muhammad bin Abdul Wahab, Wahabi. Pun beliau Muhammad bin Abdul Wahab ini fahaman fikah dia ialah fahaman Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi dia bukan imam madhab. Muhammad bin Abdul Wahab belum cukup kuat untuk menjadi diikuti sebagai madhab, sebab dalam bab fikah pun beliau mengikuti pendapat. Jadi macam mana pengasas? Masih jauh sekali lah istilahnya pengetahuan pemahaman fikahnya berbanding Ahmad bin Hanbal. Yukrahu indal Hanabilah wad'ul yadain ala sadri. Tengok. Kalau mengikut Hambali, Imam Ahmad bin Hanbal dan pengikutnya, mereka tidak menyukai kita meletakkan tangan di atas dada. Lagi tak suka. Mana boleh sembahyang macam ni? Tapi kalau kita tengok ulama-ulama Arab Saudi sekarang malah begini kan. Wahab kebanyakan mereka ikut madhab Hambali. Tak tahu kalau begitu mereka mungkin ada sendirilah yang itu. Sebab memanglah tak terikat. Pendapat fiqah tidak mengikat seseorang, tidak ada. Mungkin diberi pilihan, mungkin fahamannya. Ya kalau mereka katalah bermadhab Hambali tapi katalah ini maknanya menyalahi madhabnya gitulah. Ya mungkin fatwa mereka sendiri mungkin. Ya Imam Hanabilah memakruhkannya. Contoh umpamanya Al-Imam Ibnu Muflih Al-Hambali, salah seorang daripada imam terkenal di kalangan madhab Hambali, namanya Ibnu Muflih Al-Hambali. Dalam kitabnya Al-Furu' beliau menyatakan wa yukrahu wad'uhuma ala sadrihi nassu alaihi, dan tidak disukai meletakkan kedua tangan itu di atas dada, dan ini adalah nas yang telah dinaskan oleh Imam Ahmad. Tak suka letak di sini Imam Ahmad. Al-Alamah Ibn Qayyim, Ibn Qayyim Al-Jauziyah, fahaman fikahnya mengikut Ibn Qayyim, fahaman fikahnya ikut Hambali kan, Ahmad bin Hanbal. Apa kata Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Bada'iul Fawaid? Beliau kata wa yukrahu ay yaj'alahuma 'ala sadri wa dzalika lima ruwiya 'anin nabi annahu naha 'anit tafkiri wa wad'ul yadi 'ala sadri, dan tidak disukai meletakkan kedua tangan itu di atas dada. Dan begitulah yang diriwayatkan daripada Rasul, bahwa Rasul melarang takfir. Takfir itu meletakkan tangan di atas dada. Tengok Ibn Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Bada'iul Fawaid. Boleh dirujuk sendiri. Boleh dirujuk sendiri. Ini sebab saya sudah rujuk ni, saya cari ni, saya kumpulkan ni, saya carilah ni. Ya, cari. Dari ini apa ni jadikan satu gini. Oh begitu rupanya pendapat mereka. Jadi kalau kita katalah begini, kalau ditanya awak madhab apa, ini Hambali, ya tidak betul lah. Kenapa awak letak ini Syafi'i, pun juga tak betul lah. Kenapa awak letak ini Hanafi, pun juga tak betul lah. Habis kenapa awak letak tinggi sangat macam ini, inilah Maliki, pun juga tak betul. Sebab keempat-empat ni tak ada yang berbuat seperti itu. Inilah, jadi dalam hal ini kita mesti bertanggungjawab. Sebagaimana kita telah pelajari dalam masalah-masalah fiqh sebelumnya. Sebagaimana kalau umpamanya kita yang hidup membaca itu, baca ini, baca surah itu, baca surah ini, lalu kita hadiahkan pahalanya kepada si mati bawahnya. Lalu kita tanya, kenapa awak buat begitu? Adakah dia mengatakan, ya. Kenapa awak buat? Ya, sebab kami mengikut madhab Syafi'i umpamanya. Ya janganlah, sebab Syafi'i tak kata begitu. Begitulah maksud saya tu. Jadi jangan sering mengatakan Syafi'i kata, Syafi'i malah tidak mengatakan. Sampai yang mengatakan memberi pendapat memberi manfaat amalan si hidup pada si mati ini justru Imam Ahmad bin Hanbal.
Tengok. Arab Saudi mengikuti madhab Hambali, yang pendapatnya dalam hal ini amalan si hidup memberi manfaat pada si mati. Tapi Arab Saudi malah tak buat. Di Malaysia ikut madhab Syafi'i. Yang Syafi'i kata amalan si hidup tidak memberi manfaat pada si mati. Tapi di sini buat. Ini sebenarnya hanya perlu kejujuran ilmiah gitu je lah. Maksudnya, kenapa awak buat? Ya, saya ikut Hambali. Kena begitulah. Jangan cakap ikut Syafi'i. Yang saya maukan hanya gitu ya, yang kita nak tu biar. Oh, kalau ini. Jadi jujurlah begitu maksud saya. Jujur. Sebab itu tadi katakan, nak letak ini ikut apa? Keempat-empat tidak. Bahkan di kalangan madhab Hambali, Imam Ahmad sendiri memakruhkannya. Tengok. Memakruhkannya. Imam Muflih bin Al-Hambali dalam kitabnya Al-Furu', Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Bada'iul Fawaid, Imam Mansur bin Yunus, Al-Imam Mansur bin Yunus Al-Bahuti Al-Hambali. Al-Hambali itu nama Al-Hambali lah tu. Apa kata beliau? Wa yukrahu ja'lu yadaihi ala sadri nassu alaihi ma'a annahu rawah. Tidak disukai meletakkan kedua tangan itu di atas dadanya. Madhab Hambali tidak begitu. Tidak begitu. Narju ifana, sebab saat tadi pendapat ini berpunca daripada kenapa keempat imam tadi tidak berpendapat seperti meletakkan tangan di atas dada, yakni karena mereka tidak menerima tambahan kalimah ala sodri dalam riwayat yang disampaikan oleh Wa'il bin Hujr tadi. Wa'il bin Hujr. Walaupun begitu jamaah sekalian, ya baik itu apa namanya satu hal. Walaupun begitu, hadis Wa'il bin Hujr yang menyatakan aku pernah sembahyang dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Nabi meletakkan tangan kanannya di atas tangan kiri ala sadrihi, di atas dadanya, yang hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah bitahdidi ala sadrihi hatta tamassaka bihi. Yang diletakkan betul-betul di atas, dalam hadis tadi sebut diletakkan di atas dadanya, sehingga sebagian umat Islam ada berpegang teguh kepada ini. Bahkan ba'dul mutasyaddidin ala ijbaril musallin ala ayadu ilaidim. Ini yang tak bolehnya. Sehingga setengah kira begitu fanatik sekali memaksa orang lain untuk melakukan seperti itu. Kalau tidak, angkat tinggi-tinggi. Sehingga dipaksa orang mutasyaddid dipanggil ya. Mutasyaddid ini maknanya bersangatan lah. Keras ya, dipaksa oleh orang untuk melakukan seperti itu. Ayatun adi ala sadi faqala akhad. Jadi macam mana nak penjelasannya? Inna hadzal hadis akhrajahu, benar hadis itu yakni diriwayatkan seperti tadi oleh Imam Ibnu Khuzaimah yang menyatakan tadi Wa'il bin Hujr tadi lah. Dan dianggap sahih oleh beliau, oleh Imam Ibnu Khuzaimah. Dan juga dianggap hadis ini sebagaimana yang ulas oleh Al-Mubarakfuri dalam kitabnya Sarhut Tirmizi, dalam Sarhut Tirmizi, ahadis wad'ul yadain ala sadri awis surah wa tala fi tahriyal kalam. Beliau menguras panjang lebar dalam kitab beliau. Wa dzakara fi takhriji hadzal hadis anna dhahira kalami Ibnu Hajar fil Fathah yufidu annahu sahihun aw hasanun li'anna Ibn al-Hajar dzakara fi muqaddamatil Fath. Ibnu Hajar al-Asqalani di dalam muqaddimah Fathul Barinya. Fathul Bari yakni kitab syarah yang dikarang oleh Ibnu Hajar al-Asqalani memberi uraian penjelasan panjang lebar terhadap hadis sahih Bukhari. Ibnu Hajar al-Asqalani bermadhab Syafi'i. Apa kata ulama hadis al-Hafiz yang terkenal ini tentang hadis Wa'il bin Hujr
yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah yang menyatakan Nabi meletakkan rasnya tadi. Kata beliau, annahu yadhkuru sarkati mata bihi ziyadah marwiyah bi kutubil ukhra bi syarrin kauniha sahihah au hasanah. Beliau setelah membuat kajian panjang lebar daripada pelbagai sudut, kesimpulan beliau, hadis tadi boleh jadi mencapai taraf hasan. Minimum tarafnya hasan. Hasan maknanya hasan. Hasan tu baiklah. Baiklah. Ialah hadis ni jamaah sekalian, daripada segi banyak atau sedikitnya perawi terbagi dua saja. Kalau perawinya banyak setiap peringkat namanya mutawatir. Kalau perawinya sedikit pada peringkat namanya ahad. Kemudian yang kedua, kalau tengok daripada segi kuat atau tidaknya matannya, sanadnya, ada yang sahih, kan? Ada yang hasan, ada yang sahih li ghairihi, ada yang hasan li ghairihi, ada yang dhaif, ada yang mursal, ada yang munqati, ada yang benar, macam jelas seterusnya lah. Yang bawah itu tak payah, bawah dhaif itu tak payah sebut sebab tak boleh pakai pun. Paling bawah namanya maudhu', namanya palsu. Saya sini kadang-kadang agak berat nak sebut hadis palsu sebab namanya palsu, bukan hadis. Ni emas palsu, emas ke bukan? Awak pakai tu boleh ke lelaki pakai gelang emas? Tak, ini bukan, ni emas palsu. So mana emas ke bukan? Bukan ya. Jadi kalau bukan, kenapa kena sebut emas? Ya, kalau itu hadis palsu mana bukan? Bukan hadis, jadi sebutnya apa ya? Kadang-kadang sebab orang kata tapi hadis. Yalah, walaupun palsu hadis. Ya, elok tak sebut hadis. Sebut apa ya? Entahlah. Sebut apa? Wa qad dzakara Ibnu Hajar hadzal hadis muhtajan bih. Ya. Hadis yang diriwayatkan oleh bersumber daripada Wa'il bin Hujr, yang diriwayatkan oleh Imam Khuzaimah ini muhtajan bih, bolehlah dijadikan hujah sebab minimum tarafnya hasan. Walam yudha'ifhu, dan Ibnu Hajar pun bukan termasuk ahli hadis yang mendaifkannya. Wahtaja lahu, dan beliau pun menjadikannya sebagai hujah bi riwayati Bazzar, kerana ada riwayat lain dari jalan yang diriwayatkan oleh Imam Bazzar yang menguatkannya. Artinya hadis yang diriwayatkan oleh melalui satu jalan lemah, tapi melalui jalan yang lain kuat. Jadi akhirnya hadis yang lemah tadi naiklah taraf dia minimum hasan. Ya, mungkin karena hadis ini masih dalam penilaian yang berbeza, itulah sehingga ada yang menjadikannya sebagai hujah ihtijaj bih, boleh dijadikan alasan untuk beribadah. Ini ulasan Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, Muqaddimah Fathul Bari. Beliau adalah seorang ulama hadis, ahlu hadis yang bermadhab Syafi'i. Jadi nampaknya ulama-ulama yang cenderung kepada madhab Syafi'i pun kadang-kadang tak sama pendapatnya dengan itu. Biasalah dalam nikah, tak semestinya sama, betul tidak. Dalam perkara-perkara yang perincian lebih kecil, biasanya mereka banyak berbeza pendapat. Qala Al-Mubarakfuri fal hasil, kata Imam Al-Mubarakfuri, al-hasil anna hadis Wa'il bin Hujr, hadis Wa'il bin Hujr itu ulasan beliau ialah sahihun qabilun lil ikhtijaj wal istidlal. Hadis itu sahih menurut penilaian beliau, boleh dijadikan hujah, boleh dijadikan dalil untuk beramal, meletakkan tangan itu di atas dada. Wahtaja bima rawahul Imam Ahmad an Halab bi Ta'iq qala ra'aitu Rasul sallallahu alaihi wasallam yansarif an yamini wa an yasari wa ra'aituhu yad'u hadhihi ala sadrihi. Tengok, ulama-ulama hadis mempunyai penilaian yang berbeza, itulah gamaknya. Hanya di awal tadi saya menyatakan, kalau kita melihat penilaian
yang dilakukan oleh keempat imam madhab, mereka tidak menerimanya. Sebab itu tak seorang pun daripada 4 imam yang berpendapat seperti itu. Adapun ulama-ulama selepasnya, ahli hadis selepasnya, ahli fiqh selepasnya mempunyai pandangan yang lain. Sekarang apa agak-agak pandangan ulama yang lebih kemudian lagi? Ulama ya, ini ulama mana betul yang diakui ketokohannya lah. Diakui tokohannya. Contoh umpamanya ya, bekas daripada Mufti Arab Saudi Abdul Aziz bin Baz umpamanya, rahimahullah. Beliau menyatakan ketika ditanya perkara inilah, ketika ditanya ini, na'am wad'ul yadain ala sadri sunnah, ya, meletakkan kedua tangan di atas dada itu adalah sunnah, tapi laisa bilazim. Apa agaknya? Dia sunnah tapi laisa bilazim. Ini nampaknya beliau lebih bijak, lebih sederhana ini. Ya. Sunnah tapi laisa bilazim. Laisa bilazim itu mana tidaklah terlalu kuat, tak. Bukan sunnah muakkadah. Ya sunnah tapi jangan tak terlalu sebab itu annat tasaddud fi ijbal musallin alaihi la yalik. Sebab itu memaksa orang lain untuk melakukan sebab itu la yalik. La yalik itu tak patut. Tak bolehlah sebab dia sunnah yang laisa bilazim. Li'anna wat al yadain ala sadri la yadukan mustahaban inda man qala bihi wa qad qala ba'du ahli buat niat salah sutrah. Karena ada pendapat yang lain lebih kuat. Beliau hanya berani mengatakan dia sunnah tapi tidak laisa bilazim, tidak terlalu kuat. Walau arsala yadaihi, tengok ini fatwa diberikan oleh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Dan jikalau sekiranya seorang musolli itu ketika takbirat angkat tangan Allahu Akbar, summa arsala yadaihi, kemudian dilepaskan ya tangannya, tangannya julung tadi lah. Atau tangan julung. Sahat as-salah la haraj. Solatnya tetap sah dan tidak berdosa. Abdul Aziz bin Baz. Sah dan tidak berdosa, la haraj, tak ada apa-apa masalah. Tak ada apa masalah. Wa qisaruhu innahu tarkus sunnah wa tarkuf afdal. Hanya sahaja bila orang itu takbir kemudian luruskan, lepaskan begitu tangan dia, ya hanya dia meninggalkan tarkul afdal dipanggil. Tarkul afdal maknanya meninggalkan perbuatan yang utama, bukan meninggalkan perbuatan wajib. Ini utama, ini lebih utama, ini baik, ini lebih baik. Jadi mana dia hanya meninggalkan perbuatan yang lebih baik. Sembahyang tetap sah. La syai' alaihi, tak ada masalah. La syai'a itu maknanya tak ada masalah, tak ada apa-apa. Was-salatu sahihah, salatnya tetap sah. Wala mani'a ayattahida imaman linnas. Tengok pendapat beliau Abdul Aziz bin Baz. Dan tak menjadi apa-apa halangan untuk orang itu jadi pak imam. Setuju atau tidak setuju lain cerita. Tapi itulah pendapat yang ulama yang kemudian. Artinya jika Pak Imam Allah Akbar kemudian macam ni, yang makmum Allah Akbar gini, kawan, aku tak puas hati sungguhlah. Tadi sembahyang pula imam tangan terjulur. Tak puas hati. Ini mesti lain. Mula-mula aku kagum juga bacaan dia sedap. Saya tak perasan, saya kagum bacaan sedap sungguh. Sejibik macam Abdul Rahman bin Sudais. Bukan sejibik, bukan sebiji, sejibik. Tapi selepas ternampak tangan terjulur, itu yang balik sampai rumah aku bayang semula. Ini sebab lain. Ya janganlah sampai begitu sekali. Dalam perkara ini wus'ah, sah tadi masalah kan. Mengulangi sembahyang yang sah itu jamaah sekalian tidak disuruh oleh agama. Bahkan ada yang membid'ahkan.
Lainlah kalau kita mengulangi solat yang sama, walaupun sudah sah, tetapi ada kelebihannya. Contoh, mula-mula kita sembahyang seorang. Sembahyang seorang kan ya pahalanya satulah sebab seorang. Dah habis sembahyang seorang pula, dah tiba-tiba ada pula orang rupanya baru dirikan sembahyang jamaah. Jadi kita pun Allah, dah sembahyang pula, kenapa ini sembahyang jamaah baru nak dirikan sekarang? Sebenarnya kita boleh sembahyang lagi ikut jamaah. Itu harus hukumnya. Tapi bila kita dah jamaah dan sudah sah, kita tak boleh buat. Tak puas hati ya Allah yang tadi. Tak boleh. Atau sembahyang seorang, sudah sah, tak ada apa-apa. Hanya tak rasa tak puas hati. Asal tak puas hati pasal apa? Tak tahulah, tapi tak apa. Sah ke tak sah? Sah, sebab rukun dah ada semua. Syarat rukun dah ada, sah lah. Tapi kenapa? Sajalah nak buat lagi sekali. Tak boleh. Ada yang membid'ahkan. Jadi kata Syekh Abdul Aziz bin Baz, bahkan tak ada halangan untuk orang itu dilantik jadi pak imam. Lakin man kana ma'rufan bimuhafadhah 'ala sunnah yakunu aula wa afdal. Wa illa fahadha salatu sahihah walau arsala walau lam yadu 'ala sadri. Yani tetap solatnya tetap sah walaupun ia melepaskan tangannya dan tidak meletakkan lidahnya. Fa inna sunnah la tamna'ul imamah. Wa tarkus sunnah minas sunan wat'ul yadi ala sadri wat'uma ala fakhidaini waqtul julus. Jadi tidak menjadi apa-apa halangan. Nampaknya beliau mempunyai pandangan yang lebih wus'ah di sini. Wus'ah maknanya longgar ya, kalau longgaran dibagi kebebasan nak gini dan ini. Hanya kalau pertanyaan begini. Jadi saya boleh simpulkan begini, tentang di mana kita meletakkan tangan selepas takbir di dada di ini. Kalau jamaah pertanyaannya kepada merujuk kepada keempat-empat imam, itu tadilah Imam Syafi'i antara dada dan pusat, Imam Ahmad bin Hanbal bawah pusat. Jadi Allah, ini banyak ya daripada India biasanya. Nah, kalau di masjid India kan itu Malik tajuluk. Tetapi kalau kita melihat kemudian ulama-ulama kemudian termasuklah ulama Syafi'i sendiri, contoh umpamanya Ibnu Hajar al-Asqalani menerima hadis tadi. Dan kalau lebih kemudian lagi, contohnya Abdul Aziz bin Baz, ya dia sunnah tapi laisa bilazim. Sunnah yang tidak terlalu dikuatkan gitu. Itu masa kita berdiri. Ditambah lagi selepas kemudian kita Fatihah, kemudian rukuk, kemudian iktidal. Masa iktidal itu pula tangan kita letak kat mana? Bangun daripada iktidal, Sami Allahu liman hamidah. Tangannya di mana? Luruskah? Allah sudah lurus atau letak balik di sini? Atau letak ini atau macam mana? Lurus. Ada yang lurus, ada yang letak balik. Macam mana tu? Jadi bingung aku. Bagaimana bila Pak Imam letak balik ke sini, makmum pula makmum sempat nampak dan makmum pula sebab macam ni sempat. Kalau makmum sempat, itu batal. Itu makmum batal. Kalau Sami Allah liman hamidah, itu batal. Sebab masa itu tu sebenarnya hati dia apa dah. Macam tu. Lepas dia apa dia batal. Baik, selepas kita rukuk, kemudian iktidal Sami Allah liman hamidah di sini pun boleh, Sami Allah liman hamidah di sini pun boleh. Lalu nak diletak di mana, lepas ke atau letak begini.
Ada yang letak kebalik semula, masa qiyam tangan mesti itu. Baik, saya jabarkan pendapat yang ini pada zaman ini, kalau kita tengok dalam riwayat-riwayat dahulu memang tidak jumpa je sekiranya dalil tidak ada, nak diluruskan tak ada, tidak ada, sehingga kita tidak temukan perkara ini dalam sahabat, di kalangan sahabat. Tetapi menurut pendapat kajian yang dilakukan oleh Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin, Muhammad Ibn Saleh bin Utsaimin rahimahullah, ketika ada pertanyaan kepada beliau, pertanyaannya berbunyi begini: qara'tu fi ahadil kutub an kaifiyati salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan Syekh, saya pernah membaca satu kitab, kata si penanya inilah, tentang cara sembahyang Rasul sallallahu alaihi wasallam, bi an wada'a yadahin 'ala sadri ba'da raf'i, yakni meletakkan tangan, letakkan semula di dadanya selepas bangkit daripada rukuk. Dan dalam kitab itu perbuatan tersebut adalah bid'ah dhalalah, ia sebagai bid'ah yang sesat. Fama shawab, apa sebenarnya yang benar ni? Adakah ia bid'ah, atau ia boleh, atau memang semestinya itu, atau tidak boleh begitu? Jawaban beliau, ana ataharraj min ayyakuna mukhalif sunnah ala wajhi yasuhu fi lijtihad mubtadi'an. Falladhina yad'una aydiyahum ala sudurihim ba'da raf'i min ar-ruku' innama yabnuna qalum ala hadzal dalil minas sunnah. Sesungguhnya mereka yang meletakkan tangannya semula di dadanya selepas bangkit daripada rukuk, masa i'tidal, mereka itu berpandukan, pendapatnya berasaskan kepada dalil daripada sunnah. Fa kaununa naqul inna hadzal mubtadi' li'annahu khaliful istihaduna wa hadha thaqilun 'alal insan wa la yabghil insan, jadi tidak bolehlah menghukumnya sebagai bid'ah karena itu sangat berat, dan tidak bolehlah seseorang itu menghukum orang lain melakukan bid'ah dalam perkara-perkara yang tidak menyalahi sunnah, yang tidak menyalahi sunnah. Hanya sahaja inna wad'a man yad'u yadahu ba'dahu 'ala sadri bi annahu mubtadi' wa anna amala bid'ah hadza sakal insan wa la bi'asbakana wa sawab anna wad'a yadil yumna 'ala surah ba'da raf'i min ruku' wa sunnah. Yang benar bahwasanya meletakkan kedua tangan, letakkan tangan kanan atas tangan kiri selepas rukuk, letakkan semula sami Allah, letak balik macam itulah maksudnya, itu adalah sunnah. Dalilnya ma thabata fi sahih Bukhari an Sahal bin Sa'ad. Dalilnya ialah apa yang sabit dalam kitab Sahih Bukhari daripada Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an, qala kana an-nas yu'maruna ayadu ar-rajul ala yadahu ayumna ala dhira'il yusra fi shalah. Adalah manusia disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri semasa solat. Dalilnya memang sangat umum ya. Nabi suruh sahabat untuk meletakkan tangan kanan atas tangan kiri fis salah, dalam salat. Dalam salat ni maknanya masih umum kan? Itu dalilnya, itu dalam Bukhari. Lalu ada yang memahami fis salat, letak tangan kanan atas tangan di masa salat. Adakah sepanjang salat mesti begini? Tak mungkin. Sebab masa rukuk tak boleh tangan macam ni, tumbang kita. Sebab masa rukuk Nabi dah bagi contoh dalam ayat ini, wa idza raka'a amkana yadaihi min rukbataihi. Hadis 284 itu. Apabila Nabi rukuk, Nabi meletakkan kedua tapak tangannya di atas kepala lututnya. Oh, kalau itu meletakkan tangan kanan atas tangan kiri tak termasuk semasa rukuk. Kemudian apabila sujud, Nabi meletakkan ke tangannya ghairu muftaris, tidak meletakkan tangannya apa namanya itu? Meletakkan tangan macam itulah. Minta maaf sekali lagi, minta maaf macam anjing rihat itulah. Sekali lagi minta maaf. Apa namanya?
Me lah, inilah sebenarnya me itu. Sebaliknya diangkat. Kalau begitu meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri juga bukan semasa sujud. Kalau semasa sujud macam ini pun tumbang juga. Tumbang juga. Kemudian juga semasa duduk pun juga tidak. Duduk tangannya diletakkan di atas pahanya disebutkan. Sedangkan hadis yang Bukhari tadi, Nabi suruh umatnya meletakkan tangan kanan di atas fis solati, dalam solat. Lalu bila dalam solat? Masa rukuk ada cara sendiri. Masa sujud tangan letak di mana? Nabi bagi contoh. Kalau itu mesti selain semasa orang rukuk, selain masa sujud, selain masa duduk, maknanya mesti ketika ia sedang berdiri. Dan berdiri ini boleh jadi berdiri ketika dia baca Bismillahirrahmanirrahim Fatihah, atau juga berdiri semasa ia itulah pemahaman yang jadi secara khas, dalil secara khas yang menyuruh kita meletakkan tangan di atas dada bila bangkit daripada rukuk tidak adalah. Yang melakukan itu berdasarkan mafhum hadis tadi, Nabi suruh meletakkan tangan kanan atas tangan kiri masa dalam solat. Nak dimasukkan dalam solat mulai daripada takbiratul ihram hingga salam tak mungkin. Sebab rukuk tak letak tangan, sujud tak boleh, duduk tak boleh, kan? Jadi kalau begitu hanya dua tempat sahajalah. Merujuk pada dua tempat lah, yakni semasa berdiri saja. Imam berdiri ketika baca Al-Fatihah atau imam berdiri ketika i'tidal. Dari hadis itu pemahaman. Jadi bukan kepada apa yang ditunjuk oleh hadis, tapi apa yang difahami daripada hadis. Beramal dengan meletakkan tangan di atas dada selepas masa i'tidal itu. Wa waj'a istirwata beli anna kullu aidan ya betul. Sebab kalau masa sujud tidak mungkin tangannya di atas tanah. Masa rukuk tidak mungkin sebab tangannya di atas lutut. Masa duduk pun tak mungkin sebab tangannya di atas kedua paha dia. Fayabqa halul qiyam qabla ruku' aw ba'da ruku'. Maka tinggal satu saja. Kalau itu di dalam solat maksudnya semasa berdiri sebelum rukuk dan selepas rukuk. Jadi itulah pemahaman seperti itulah. Timbul pendapat kemudian diamalkan bila bangun daripada rukuk letakkan tangan di atas letakkan semula tangan kanan di atas tangan kiri. Fayakulu hadis dalan ala anal yadal yumna tudau ala yadil yusra. Hadis tadi menunjukkan bahwasanya tangan kanan adalah diletakkan di atas tangan kiri fil qiyam semasa berdiri, qabla ruku sebelum rukuk, wa ba'da ruku. Wa hadha huwal haq. Pemahaman seperti itu tidak salah. Boleh. Allati tadullu alaihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yani sebagaimana yang ditunjukkan oleh Nabi. Tapi ingat, beramal seperti ini lepas tidak kita melatih ini bukan maksud yang ditunjuk oleh hadis, tapi apa yang kita fahami daripada hadis. Berbeza ya. Jadi itu dipanggil hukum fiqh. Sebab secara nyata, secara jelas, secara tegas tidak ada hadis yang menyatakan bila kamu i'tidal letakkan semula. Tak ada lah. Hadisnya hanya berbunyi kami, kata sahabat yang meriwayatkan, disuruh oleh Rasul meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri fi sholati. Rupa-rupanya memahami hadis pun kena ada macam baca undang-undang ya. Macam belajar ayat undang-undang. Sebab itu biasanya orang yang belajar undang-undang lah, dah belajar law ni senang memahami. Biasanya pandai Sebenarnya lawyer yang betul lah, kalau tak betul nanti malah Annas sawab watmul yadil yumna ala yusra ba'da raf' min sunnah wa laysa bid'ah wa yad bilalil. Jadi hanya dia bukan bid'ah, boleh. Tetapi lagi sekali, kalau ditanya apa hadis yang menyuruhnya, tidak adalah. Hadisnya bersifat umum. Saya nak bagi satu contoh umpamanya. Solat rawatib
atau solat sunat sebelum sembahyang isya. Solat rawatib, nanti di belakang ada sebetulnya, tapi sekadar contoh. Solat rawatib, kata Rasulullah SAW, yang disuruh, yang ada dalilnya, yang ada dalil. Solat sunat yang mengiringi solat fardu, 2 rakaat fajar. Betul? 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat selepas maghrib, 2 rakaat selepas, ada berapa semuanya? 12 rakaat. Dalam hadis yang lain 10. Hadisnya sahih, siapa yang sembahyang 12 rakaat sehari semalam, Allah akan binakan rumah di surga. Maksudnya rawatib itulah 2 fajar, 4 sebelum zuhur, 2 selepasnya, 2 selepas maghrib, 2 selepas, 2 sebelum isyak. Ada suruhan? Tak ada kan? Suruhan secara khas tidak ada. Sekarang bagaimana jika kita melakukan solat 2 rakaat sebelum sembahyang isyak? Boleh ke tak boleh? Kalau kita sembahyang 2 rakaat sebelum isyak, suruhan tidak ada. Macam mana? Boleh? Tak boleh? Macam mana boleh? Suruhan tak ada. Suruhannya yakni dalilnya hadis umum. Hadis umum bunyinya innama bainal adzanaini shalah. Atau kama kala Rasulullah SAW, sesungguhnya antara 2 azan itu ada solat. Sesungguhnya di antara 2 azan ada solat. Apa 2 azan itu? 1 azan besar, 2 azan kecil. Apa azan besar? Azan besar banglah. Azan kecil iqamah. Jadi lepas Allah azan kalau kita nak sembahyang jamaah kan disunatkan azan dan iqamah. Bila azan Allah Akbar kata-kata, masa itu bila? Oh, masa itu nak masuk sembahyang asar. Kan? Sementara sebelum iqamah, takkan orang azan terus iqamah, tak mungkinlah. Masjid Al-Ghufran ada 10 minit antara azan dan iqamah. Jadi setiap antara azan iqamah, Nabi kata ada solatnya. Maknanya kalau orang solat 2 rakaat sebelum isyak, berdasarkan hadis tadilah. Tapi kalau nak cari hadis, solatlah kamu 2 rakaat sebelum isyak, tak jumpa lah. Macam itulah. Sebab itulah hukumnya menjadi ringan. Baik, sebelum solat isyak 2 rakaat sunnah, tetapi hukum sunnahnya lebih ringan berbanding 2 rakaat selepas isyak. Sebab apa? 2 rakaat selepas isyak ada dalilnya secara khas, secara khusus. Sementara 2 rakaat sebelum isyak dalilnya hanya bersifat umum. Jadi sembahyang ni, inilah yang masih dia punya tahapnya tu berbeza-beza lah. Saya masih ingat dahulu ketika masih menuntut, guru saya menyimpulkan begini, sembahyang itu sebenarnya berbeza-beza taraf dia. Ada sembahyang dipanggil fardu. Ya memanglah fardu, salat 5 waktu fardu tu. Fardu ain. Namanya fardu ain. Ada fardu kifayah, paling atas tu. Fardu kifayah tu ya bawah sikit lah, sebab bila ada orang dah buat, yang lain tak payah kan. Itu dipanggil payah. Bawah dia dipanggil sunnah muakkadah plus. Nah, ini istilah guru saya dahulu. Mula saya pun tak faham. Apa ni lepas sembahyang fardu ada sunnah muakkadah plus? Ialah nak dekat-dekat fardu tapi belum fardu. Macam mana boleh sunnah muakkadah plus? Apa dia? Witir dan 2 rakaat fajar. Kenapa begitu? Nabi di rumah pun solat, masa Nabi musafir pun solat. Maknanya tak pernah tinggal, tapi bukan wajib.
Sebab itu dikata sunnah muakkadah plus. Bawah sunnah muakkadah plus namanya sunnah muakkadah. Kuat juga. Contohnya apa? Termasuk sembahyang rawatib tadi lah. Itu sunnah muakkadah saja, tak plus. Sebab apa? Nabi bila di rumah mukim, Nabi sembahyang. Bila Nabi musafir, ditinggalkan dia punya apa? Rawatib tadi. Berbeza dengan sembahyang dua rakaat fajar, Nabi tetap buat. Sehingga taraf tuntutan dia itu berbeza. Taraf tuntutannya berbeza. 2 rakaat fajar lebih dituntut daripada 4 rakaat sebelum zuhur umpamanya. Sebab apa? Ialah kalau di rumah buat, masa pergi pun buat, musafir pun buat, tak musafir pun buat. Sementara yang ini pula, bila tak musafir buat, tapi bila musafir tak buat, mesti berbezalah taraf tuntutan dia. Sama-sama sunat, tetapi beza taraf kesunatannya pula lah. Apa pula taraf kesunatan? Kemudian terlepas sunnah muakkadah, sunnah. Bawalah jadi sunnah saja. Tidaklah terlalu kuat. Sunnah saja. Ya mungkin sembahyang duha. Ya sunnah ialah. Bahkan bawah sunnah ada namanya mustahab. Hanya disukai. Nabi buat pun tidak, suruh buat pun tidak. Sahabat buat, Nabi nampak, Nabi diam. Maknanya setujulah. Tapi Nabi sendiri tak suruh, Nabi sendiri tak buat. Katakanlah sunat sebelum maghrib umpamanya. Ya bolehlah, tapi tarafnya taklah sunnah muakkadah, taklah sunnah makin macam itulah. Jadi memahami seperti ini rupa-rupanya ya ada manfaatnya supaya kita tahu nanti prioriti dia. Bila kita katakanlah jamaah sekalian, ya, katakanlah kita hanya punya masa yang mencukupi untuk melakukan satu ini solat sahaja umpamanya. Sebenarnya ada 2 solat yang kita perlu buat. Tapi nak buat satu masa hanya cukup satu aja. Ya pilihlah yang tadilah yang ikut tadi. Contohlah, katakanlah jamaah pergi masjid pagi hari nak sembahyang subuh. Sampainya subuh, maklum datang lambat. Tengok-tengok, lama tadi, azan tadi dah lama. Yang lain pun nampaknya dah sembahyang semua. Dan nampaknya yang lain pun sudah senyap duduk. Maknanya ni bila-bila masa Tok Bilal ni nak apa iqamah kan. Tapi nampak masih relax. Pak Imam pun nampaknya belum ini. Masuk masjid tengok, kita kena tahiyatul masjid. Kita pula nak sembahyang fajar kan. So mana ni tahiyatul masjid? Nak sembahyang dua-dua nampaknya. Dan ni, ya pilihlah satu. Kalau kira suruh pilih satu, pilih yang mana? Tahiyatul masjid kah atau fajarnya? Tak, maksud saya sunat inilah, sunat 2 rakaat fajar, sunat subuh inilah. Pilih yang mana ni? Itu dipanggil rakaatil fajri, itu 2 rakaat fajar itu, itulah maksudnya. Sebelum subuh itulah. Yang mana ni yang kita nak pilih? Fajar kan? Sebab apa? Tadi saya sebutkan tadi. Yang tahap dia muakkadah plus. Itu satu pendapat. Pendapat yang lain begini. Ini lebih cantik lagi. Ya buatlah masuk masjid teruslah sembahyang tahiyatul masjid. Habis kalau tahiyatul masjid Nabi dapat assalamualaikum, assalamualaikum, Bilal pula. Ya tak apalah, teruslah jamaah. Sebab alasannya, dan ini dibenarkan, ada dalilnya. Solat fajar atau solat 2 rakaat sebelum subuh ini istimewa jamaah sekalian. Tidak sama dengan 2 solat sebelum zuhur. Boleh dilakukan oleh orang tadi walaupun dia telah sembahyang subuh. Jadi kedua-duanya akhirnya bolehlah. Masuk aja sembahyang tahiyatul masjid. Lepas tahiyatul masjid habis, kemudian jamaah.
subuh. Lepas sembahyang subuh masih boleh lagi melakukan sembahyang fajar yang belum sempat dilakukan tadi. Ada pendapat yang kedua seperti itu. Hanya kalau itu tadilah saya katakan dua-dua. Katalah nak masuk, saya nak tahiyatul masjid ini. Tapi nampaknya Pak Imam pula dah macam dah ready nak solat ni, macam mana ni? Aku nak tahiyatul masjid dan aku juga nak sembahyang 2 rakaat sebelum maghrib ini. Mana yang nak dipilih? Masa hanya cukup untuk sembahyang 2 rakaat. Tahiyatul masjid kah atau nak sembahyang 2 rakaat sebelum maghrib? Tahiyatul masjid lah, jangan ininya, sebab itulah maksud saya keutamaan ni. Prioriti dia, aulawiyahnya begitu. Itu sebenarnya ada di belakang nanti bab kayak apa namanya solatu an-nawafil, ada itu agar lebih jelas lagi, So disitulah jadi penjelasan dia. Jadi sebenarnya ada wus'ah lah bagi saya. Setelah kita melihat ada wus'ah itu maknanya kelonggaran, lapang, lapang wus'ah. Jadi secara umumnya kalau kita lihat, contohnya do yadaika athna al-qiyam ala sadrika, letakkan kedua tanganmu semasa berdiri, yakni di atas ala sadrika, atas dada, au tahtahu, atau di bawahnya. Ya itu betul tadilah. Di sini wus'ah, ya tidak harus kaku, ya dalam perkara ini tidak harus kaku. Itu tentang meletakkan. Adapun dalam hadis ini dinyatakan seperti mana kaki berdiri, dan itu sudah bukan, itu tentunya bagi orang yang yang sehat lah. Lagi sekali tentang tapak kaki bila duduk tahiyat awal, duduk tahiyat akhir, duduk antara 2 sujud, kaki kanan, tapak kanan jari mesti berdiri melengkung. Tentunya bagi yang tulang dia masih okey lah. Tapi kalau dah tak boleh dan memang sakit, jangan ditegakkan. Walaupun tekan boleh, tapi terpaksa perlu space yang luas. Jadi kena, tak payahlah. Jangan terlalu rigid. Kalau tak boleh, ya ikut. Tak boleh, ya Allah macam mana nak tegak, tak boleh. Boleh tak boleh? Ya bolehlah. Jangan kalau sakit kan, sakit dan nanti malah jadi peraturan yang seperti ini bagi mereka yang dalam keadaan sehat, keadaan yang memang boleh lah. Kalau dalam keadaan yang tidak, ini jangan dipaksakan. Seperti mana duduk yang saya kata itu hari, dahulukan akhlak atas fikah. Itu kaidah dia. Dahulukan akhlak atas fikah. Apa maknanya? Duduk tahiyat awal, kan? Duduk iftirash. Kita duduk di atas tapak kaki kiri. Duduk tahiyat akhir, duduk tawaruk. Meletakkan belakang kita ke atas tanah. Begitu tapak kaki kiri kita masukkan bawah. Itu tawaruk. Itu bagi orang yang sehat. Lagi-lagi bagi orang yang sehat. Bagi yang tak sehat, kan, nak duduk macam itu tak boleh, kan. Kalau boleh pun terpaksa. Sengitnya itu dah sampai 45 degrees lah. Boleh duduk tawaruk, boleh, tapi tak tegak. Menyengit tu 45 degrees. Dah lah 45 degree. Kemudian kaki pula terpaksa duduk sampai ke depan terjoloknya, kan. Minta maaf, bukan jenis bodinya kecil, body besar, duduk menyengitnya 45 degrees. Yang sebelah kiri orangnya kecil. Begitu Allahu Akbar melengit itu, ya tentulah menindih kaki orang sebelah kiri, kan. Bila terdiri itu sudah duduk sebenarnya at-tahiyatulillah. Itu sepatutnya baca. Kawan tadi pun malah batal pula. Kalau baca pun mungkin at-tahiyatu iyalah, dahlah terhimpit, badan terhimpit, kan. Imam pula panjang bacaan tasahudnya,
Panjang pula doa sebelum salam. Kawan tu dah merah padam dah muka dia. Begitu assalamualaikum. Jadi bagi orang seperti itu, sadarlah, dahulukan akhlak. Akhlak tu maknanya apa? Ya, solatlah dan pastikan masa solat jangan mengganggu atau menyakiti orang lain. Itu akhlak. Walaupun bila kita pastikan masa solat itu tidak mengganggu menyakiti orang lain, kita tidak mengikuti ketentuan fiqh, tidak mengapa. Sepatutnya duduk tawaruk, tapi bila duduk tawarik menyakiti orang, ya tak payah tawaruk lah. Itulah maksud saya. Fiqh karena dikemudiankan. Ikut aturan fiqh, menyengit. Masalahnya bila menyengit menyakiti orang, ya jangan sakiti orang. Ini keutamaan. Itu dahulukan akhlak atas fiqh tu begitu lah. Solat berjamaah kena rapat, lurus. Khasnya kaum lelaki bila sujud tangan mesti di kembang kan. Apa ni, siku. Siku mesti di kembang. Itu sunnah dia. Memang itu peraturan, itulah kaifiah. Tapi coba jamaah boleh kau fikirkan macam mana? Dahlah kita suruh rapat. Pada masa yang sama suruh. Coba apa akan berlaku jika orang tu sama-sama kuat? Ikut degil ya. Katalah ini A, B, C katalah. A ini besar, kuat. B ini kurus. C pula pun juga kuat besar. Takkan dari mangsa yang tengah ni. Jadi setiap kali nak rukuk kemek aja lah. Ya janganlah. Rapat. Memang suruh rapat. Bergeser. Masalahnya bila rapat nak kembang tak? Ya jangan tahu pun Nabi suruh kembang. Betul, Nabi suruh kembangkan siku kita. Tapi ingat, Nabi larang kita menyakiti orang. Di sinilah yang kata mana akhlak ke fiqh? Akhlak didahulukan. Sebab fiqh ni ada wus'ah, akhlak tak ada wus'ah. Apa sahaja. Sesering ditanya perkara ini. Nampak kaidah ni nampaknya remeh ya mas sekalian, tapi benar-benar perlulah kita pegangi. Baik, katakanlah mungkin di antara jamaah sekalian, katakanlah ada yang mengamalkan tahlil. Mungkin ada di antara jamaah yang ada yang tidak bertahlil umpamanya. Tahlil seperti mana kita kenal itulah orang kuning mati ini. Bagaimana jika katalah yang tidak tahlil ini dijemput oleh orang yang tahlil, sedangkan yang ini kawan karib. Dan jika tak datang pula, mungkin akan timbul sebab belum faham kan, yang menyebut belum faham. Apalah aku jemput tak datang ni, kenapa ni jemput tak datang ni, teruk betul lah, tak menghargai langsung. Sebab dia tak faham lagi. Yang kita pula, mana boleh, aku dah pernah tak boleh, ini tak boleh kena. Tengok, ingat, fahaman tahlil tak tahlil itu fahaman fiqh. Sedangkan jika orang itu tidak menghadirkan diri tanpa memberitahu dan menimbulkan sakwa sangka sehingga putus silatur, di sinilah kita perlu bijaksana. Mana adakah kita nak mengorbankan silaturahim yang hukumnya qat'i hanya untuk mempertahankan fahaman yang sifatnya dhanni? Ini yang penting sekali dalam bermasyarakat. Ramai kadang-kadang orang terlalu kuat berpegang pada fahaman fiqh yang dhanni, tanpa disadari mengorbankan ajaran yang qat'i. Ibarat mancing dengan umpan ikan. Apa ikan yang paling mahal? Takkan ikan keli. Apa? Yang paling mahal? Kata ikan tu paling mahal umpan dia. Lah dapat belangkas. Alai, tak berbaloi lah. Inilah pentinglah, sebab ya saya sering mendengar saya ini tanya macam mana saya datang, saya tak boleh datang sebab saya tahu itu salah. Pendapat awak memang salah lah, tapi dia kata betul, dan itu pembicaraan orang dahulu dah begitu. Bila sekiranya kita tidak menghadirkan diri tempat itu, menimbulkan putus silaturahim, jangan lakukan, dahulukan akhlak atas fiqh, itu kaidahnya. Tapi kadang-kadang ada orang, saya suka itu. Kalau itu memang straight, itu bagus tu, memang tegas tu.
Yang tegas itu dalam masalah qat'i jamaah sekalian, bukan masalah dhonni. Kan? Jangan nanti bab kunut pun putus silaturahim alai. Imam Syafi'i dengan gurunya berbeza kunut pun hormatnya subhanallah. Ini bukan Syafi'i, bukan Malik. Baru Syah dan Ma. Itu pun boleh. Allah. Tahukah masalah kunut dan tidak kunut itu masalah fiqhiyah yang sifatnya ijtihadi? Masalah fiqhiyah ijtihadi, yakni hukum produk pemahaman. Fiqh itu maknanya faham, memahami apa yang barangkali menurut pendapat aku, kata ulama, inilah yang dimaksudkan. Kan pemahaman. Bila pemahaman sifatnya relatif, nisbi. Sedangkan menyambung silaturahim, memutus silaturahim, ini hukumnya qat'i. Coba bayangkan apa yang berlaku dalam agama kita, cara beragama kita, bila kita lebih rela mengorbankan hukum yang qat'i hanya untuk membela, mempertahankan pendapat yang dhonni dan nisbi. Ini bagi saya cara beragama yang kurang tepat. Kena hati-hati. Anda boleh memilih pendapat apa saja, tapi ingat, mesti ada di sana dhonni dan qat'inya. Barulah indah agama ini. Jadi jangan malah, tapi saya nanti kena selik, yang itu saya tu betul-betul tu. Kalau tak boleh, tak boleh. Lah, habis kalau kamu tak datang gaduh, gaduh pun gaduh lah. Sebab masalah agama memang sesekali kena gaduh. Lah, adakah sesekali kena gaduh? Gaduh tu haram hukumnya. Jangankan sampai pula putus silaturahim jamaah sekalian ya. Kalau kita baca nanti sampai Al-Kabair, atau mungkin kita baca tentang tazkiyatun nafsi. Dalam Quran ada sekalimat namanya yataghamazun. Yataghamazun tu maknanya adalah apa? Maksudnya apa? Apa namanya dia? Mengedip-edipkan mata bila, maknanya bila ada orang lalu dan dia tak suka, katalah A, B ini katalah kawan, tiba-tiba C masuk dan C ni, A, B ni tak suka C. Bila C masuk, A ni melihat B, apa namanya tu? Macam tu lah. Itu pun sudah dosa besar. Itulah. Jadi agama ni untuk Allah jemaah sekalian, bukan untuk memuaskan diri sendiri ya. Beragama kerana Allah, bukan untuk memuaskan diri sendiri. Bukan. Sama sekali tidak. Bahkan ibadah itu ialah melakukan amalan kerana Allah untuk kepentingan manusia. Itu ibadah. Buat amal kerana Allah, manfaatnya bagi manusia. Bukan manfaatnya bukan bagi Allah. Kita sujud 24 jam sehari semalam, Allah tak dapat apa-apa manfaat. Sedekahkanlah separuh kekayaan, Allah tidak dapat apa-apa manfaat. Jadi ini kena, kalau setakat apa? Taghamus itu pun dah dosa, apalagi hingga putus silaturahim. Kan? Itu dosa yang paling mudah tu. Kan? Kawan masuk. Atau mungkin tidak begitu, terus kawan C masuk, B terus ambil dia punya C masuk, A terus ambil handphone dia. Antar ke B betul. Wah, di situ tu maksudnya cuma ngata si dosa dah. Itu dah dosa tu dah. Segera macam tu. Jangan. Betul, saya secara pribadi sangat sedih. Kenapa begitu? Saya pernah sampaikan. Saya sedikit sebanyak dulu mengalamilah masa tahun 70-an. Saya masih baru nak masuk sekolah menengah, di mana perbezaan pendapat begitu ketara sekali, jurang perbezaan terlalu ketara, sikap yang berbeza pendapat begitu ekstrim masing-masing. Saya pernah cerita, bila kami nak pergi sembahyang tarawih, nak pergilah sembahyang tarawih katalah masjid atau surau yang sembahyang tarawih 8 rakaat. Perhubungan kami pula lalulah tepi surau, surau itu sembahyang tarawihnya 20 rakaat. Kita bawa batu tu, baling. Pelari.
Sampai begitu sekali. Nak pergi sembahyang tarawih 8 rakaat. Lalu surau yang sembahyang tarawih baling batu. Nanti ada juga bila budak-budak nak pergi sembahyang masjid sembahyang 20 rakaat, lalu pula surau yang sembahyang 20 pun baling batu. Woi, tak boleh tengok. Itu saya dibesarkan macam tu dari kecil. Memang begitu dah. Dia gaduh gini-gini jadi. Ya, tapi budak-budak seronok lah gaduh. Yang suruh yang ni pasal dia tak boleh itu, kamu jangan itu, kamu. Dia macam itu. Lah kemudian belajar. Alhamdulillah belajar di universiti lebih didedahkan kepada fahaman yang bermacam-macam. Dan rupanya Masya Allah, orang dahulu macam ini rupanya berfikirnya ya. Rupanya, ya akhirnya dah, ya boleh terima dan silakan. Berbeza pendapat silakan, tetapi sikap tu kena jaga betul. Saya pernah menyatakan, bahkan saya yakin dengan apa yang saya katakan, yakni perbezaan pendapat tidak secara otomatik menimbulkan perpecahan. Perbezaan pendapat tidak secara otomatik menimbulkan perpecahan. Perpecahan dalam masyarakat berpunca daripada sikap orang yang berbeza pendapat. Bukan karena perbezaan pendapat, tapi karena sikapnya. Kalaulah perbezaan pendapat menjadi punca perpecahan, kenapa keempat imam ini tidak bergaduh? Walhal mereka berbeza pendapat dalam banyak hal. Kalau itu puncanya sikap tu. Beza sikit sudah. Inilah sikap. Itulah yang menjadi punca tadi. Jangan pergi, dia itu jangan ni. Akhirnya blok sikit. Jangan, ini bukan ajaran Islam jamaah. Bukan. Itu mana kita sok sendiri itu. Tidak baik itu, ya. Sebab itu sengaja saya sampaikan pendapat yang bermacam-macam tadi dengan alasan ini. Ya, supaya kita lebih luas pandangan dan kemudian kita diberi pilihan. Nak pilih siapa mana? Terserah yang kita yakini benar. Tetapi jika nanti ada orang lain mengamalkan amalan berbeza dengan kita, ya jangan terkejut karena kita sudah tahu kenapa dia buat begitu. Begitulah. Apalagi dalam perkara-perkara fikhiyah. Lainlah kalau perkara-perkara yang qat'iyah. Kita solat 5 waktu, dia tak nak solat sebab dia kata solat itu makruh. Itu lainlah. Kita puasa Ramadan, dia pula tak nak puasa Ramadan, kan? Dia puasanya Syawal, banyak lain lah. Itu lain, kan? Kita kata babi itu haram. Dia kata tak, babi itu memanglah haram, tapi bila dah disembelih halal. Itu dah lain cerita. Itu memang tak mungkin berbeza lah. Yalah, memanglah babi itu haram, tapi kalau kita disembelih dulu, baca bismillah, putih 3 saliran darah, halal. Apalagi masak betul-betul buang darah, okey, tak masalah. Itu lainlah pendapat itu. Tak ada perbezaan pendapat dalam perkara yang qat'i. Dalam Quran qat'i tak ada apa. Biasanya dalam ni cabang-cabang ni. Kena hati-hati ya. Silakan. Kalau kita mampu dan memilih yang mana, silakan. Hanya kena jaga sikap. Penting sekali bagi saya. Sebab apa ya? Perpaduan, persatuan umat Islam ini sangat penting. Dahlah kita di Malaysia ni sedikit, bila gaduh pecah sikit-sikit pecah. Sangat sedih sekali. Kalau bab agama pun boleh menimbulkan perpecahan. Saya ingat ya parahlah bagi saya. Ya Allah. Terus terang ya mas kan, saya mengalami masa saya kecil. Jadi bukannya dah dewasa, jadi dah macam biasa lah tengok. Tak begitu terkejut saya orang biasa. Saya dengan kawan saya sekelas dulu sampai sekarang masih biasa pendapat. Kamu kata sudah, tapi saling memahami. Saya tahu anda berapa itu karena anda begini kan. Jadi sudah. Taklah sampai dah. Jangan. Silaturahim sangat penting. Melihat orang Islam sebagai saudara itu sangat penting. Ya. Baik, itulah ya mas sekalian yang sempat saya tambahkan penjelasan saya malam hari ini. Jadi kesimpulan pentingnya yakni rupanya dalam perkara seperti ini ada wus'ah. Itu kesimpulan. Wus'ah itu semacam kelonggaran, gitulah. Jangan terlalu rigid, Jadi ada yang tak ada kelonggaran ada. Dari banyak-banyak tadi hadis yang sebelumnya. Yakni tumak nina. Ini tak ada kelonggaran. Iktidal mesti tumak nina. Rukuk tumak nina. Sujud ini tidak ada. Tak ada siapapun yang berpendapat lain.
Jadi masa berdiri tadi, iktidal semasa sami Allah kemudian letak balik atau diluruskan, mesti tumakninah. Tak boleh tidak ada tumakninah. Kalau Allah sami Allah kemudian gini, ini pun masih tak tumakninah, gini-gini, tak boleh juga. Atau dijulurkan tapi masih tumakninah, itu tumakninah itu yang qat'i. Itu yang tak boleh tolak ansur. Tak ada wus'ah. Dan pengertian pemakna telah kita pelajari pada siri yang lepas. Itu saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan memberikan manfaat dan tambahan ilmu yang benar tentunya daripada Allah Subhanahu wa taala, yang silap kejahilan dan kelemahan kita, dan mudah-mudahan Allah bantu kita untuk memperbetulkan segala kesilapan dan ketidaktahuan kita. InsyaAllah sedikit demi sedikit dapat bertambah ilmu insyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Innal insana lafi khusr ladina amanu wa amilus solihat tawassaw bil haqq tawassaw